Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat petang, selamat minggu baru kepada anda di Richworks. Okay, so nama saya Nasrul. Saya sedang live untuk sesi kopi panas 5.30 petang, Alhamdulillah. So of course kita ada delay sikit, tapi tak apa, kita jalan dia dulu. So tuan-tuan dan puan-puan, selamat petang sekali lagi. So saya nak cerita pasal macam mana nak selamatkan duit waktu PKP. Macam mana nak selamatkan duit waktu PKP ni. 4 cara. So sebelum kita cerita pasal 4 cara ni, saya nak anda bantu saya untuk 1, tolong bagi tahu adakah suara saya jelas dan adakah visual saya terang. Kalau suara saya jelas, visual saya terang, tulis itu jelas dan terang. Tulis. Itu trademark saya lah, jelas dan terang. So that kita boleh go through the session. Saya sangat excited nak share dengan anda tentang cara-cara nak selamatkan duit ni masa PKP ni. So just nak perkongsian. Kenapalah saya sibuk sangat nak cerita pasal duit ni. Nanti kejap saya akan cerita kenapa. Tapi saya nak anda bantu saya juga. Tadi dah tulis jelas dan terang. So siapa ada dekat komen pada hari ni, kita ada yes. Terima kasih Perfect Cik MSR ni. Terima kasih Cik Shida Biz Proposal. Terima kasih kepada Waalaikumsalam Puan Liana Amir. Terima kasih sebab selalu tonton saya live. Okay, siapa lagi? Cepat, siapa lagi? Tolong saya juga tuan-tuan dan puan-puan, belanja saya love. Saya suka kalau anda ajak belanja saya love. Belanja love macam ni saya tak nak anda belanja love macam ni. Ini duit. Ini love pun kecil. Saya suka yang besar. Saya suka love macam ni. So tekan love tu laju-laju. Especially anda yang dekat Instagram tu, macam saya suka kat Instagram punya love dia laju. Love dia banyak colour. So saya sedang live di 2 platform secara serentak. Saya live di Instagram Richworks Official dan saya live di Facebook Richworks. Okay, so macam mana hari ni? Okay ke tidak? Ada yang kata saya handsome, ada yang kata saya macam putera raja. Nanti dulu, tak payah macam-macam. Saya masih lagi seorang Vice President untuk Richworks International Sdn Bhd dan saya juga seorang Chartered Accountant. Itulah kisah dia di bawah payung MIA, Malaysian Institute of Accountants. Okay, so tolong bantu saya, belanja saya love, belanja saya like, belanja saya, semua belanja saya. So kita nak cerita pasal duit petang ni. Petang-petang ni boleh saya cerita pasal duit. Dan mungkin kenapa saya sibuk sangat nak cerita pasal duit petang-petang ni, especially waktu PKP ni. Okay, siapa nak tahu say I. Tulis itu nak tahu ataupun tulis je I banyak-banyak. Okay, terima kasih Popia Anggur. Ada Popia Anggur Wow, gempak gila. Siapa lagi ni? Saya nak check. Anda di Facebook, tolong tulis di ruangan komen. Tulis di ruangan komen anda excited nak belajar hari ni. Anda di Instagram pun ramai yang excited. Terima kasih Puan Liana Amir suruh saya bangun. Bangun. Itu sesi pagi Puan Liana Amir. Ini sesi kopi panas petang. Mungkin tapi Tuan Nasrul, saya tak suka kopi, saya suka teh. Itu pilihan masing-masing lah. Dekat Shah Alam sekarang tengah hujan. So sedap kalau boleh minum kopi panas, ada biskut. Tiba-tiba dia jadi lapar pula kan. So anda tengah buat apa tu sambil menonton live waktu petang ni? Okay, so boleh saya teruskan. Tahniah kepada anda yang join. Belanja saya love. Bukan love, belanja saya love. Ini duit, belanja saya love. Okay, untuk kita mulakan. Kopi sedap ya Puan Liana, terima kasih. Terima kasih Tuan Hishamuddin USA. Biasa tengok saya lah Tuan Hishamuddin USA ni. Saya suka nama dia. Sebenarnya dekat USA ke? Tu yang tak pasti tu. Okay, hari ni nak cerita pasal duit. Okay, kenapa kita kena cerita pasal duit selalu waktu PKP ni? Saya ada satu mantra yang saya selalu share kepada student-student Richworks dan mereka yang pernah hadir kelas saya. Sebelum tu juga, siapa sini first time tengok saya live? Siapa sini first time tengok saya live? Apa khabar Tuan Bai Haki? Terima kasih Tuan Bai Haki dekat Facebook. Siapa sini first time tengok saya live? Ataupun siapa sini sebenarnya first time pun nampak saya? Mungkin. Atau siapa sini dah banyak kali dah tengok, dah orang kata dah asyik-asyik Tuan Nasrul, Jangan macam tu lah. Saya memang nak share ilmu pada petang ni sebab saya perlukan anda punya bantuan untuk kita sama-sama support each other waktu-waktu krisis COVID-19 ni. Yang mana kita selalu ada hashtag duduk rumah, hashtag stay at home. Tapi di Richworks juga kami ada hashtag kami juga. Hashtag kami adalah kami sokong perniagaan kecil sederhana.
Perniagaan kecil dan sederhana. Sokong, kita hashtag sokong perniagaan kecil sederhana. Dan kami juga ada hashtag iaitu bangkit berniaga bangsaku, hashtag dia. So kita nak ambil peluang sebanyak mungkin tentang pengurusan bisnes. Kita nak share tentang bagaimana nak pengurusan duit. Sebab sekarang ni pada saya bisnes, dalam bisnes segalanya adalah duit. Betul, duit adalah segalanya dalam bisnes. Duit adalah segalanya dalam bisnes. That's why kita nak selalu repeat topik pasal duit ni sampai anda betul faham. Okay, dah boleh nampak dah duit walaupun dalam keadaan tengah krisis COVID ni. So kita nak pastikan anda tidak ada situasi tentang duit ni. That's why saya akan share lagi. Sebab ada banyak tentang duit ni yang kita boleh share. Dan hari ni berikan saya peluang untuk share, kongsi ilmu tentang pengurusan duit, especially kalau anda adalah usahawan. Boleh? Semua excited Okay, saya nak tanya anda, siapa di sini? Terima kasih Cik Nur Jihan Sazali, first time tengok saya live. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Puan Mastura Atan. Terima kasih. Okey, saya nak anda bantu saya. Sebelum kita mulakan, sebab saya perlukan feedback ni daripada anda. Rugi pula. Rugi kalau anda tak beri feedback ni kepada saya, sebab saya perlukan something yang anda kena bagi tahu so that saya boleh tahu macam mana nak support anda. Okey, nombor satu, saya nak anda bagi tahu saya, anda buat bisnes apa dan di mana? Buat bisnes apa dan di mana? Saya nak tahu anda buat bisnes apa dan di mana. Dan mungkin anda kata, Tuan Nasrul ni asyik tanya je, dia tak hafal ke? Ada di kalangan anda yang saya tahu pun anda buat bisnes apa. Macam Puan Liana Amir, saya tahu dia buat kelas, saya tahu. Agama, saya tahu. Puan Mastura Atan dekat Facebook, saya tahu. Beliau ada bengkel dengan suami dia, dia usahakan. So saya, okey tu Cik Muhammad Syafi'i, saya ni insya-Allah buka kafe sendiri. So belum buka lagi ke dah buka? Okey, buat kelas online Al-Quran. Yes, betul. Puan Liana Amir dia buat kelas online Al-Quran. Dia dari Gombak, betul? Siapa lagi buat bisnes? Kenapa anda kena post? Setiap kali saya live saya minta anda post. Sebab ini adalah peluang untuk anda. Saya bantu anda jadikan satu platform untuk anda marketkan anda punya bisnes. Bagi tahu anda siapa. Percuma kan? Ada saya minta bayaran ke tadi nak tengok live ni? Tak ada, tu satu. Dan saya pun tak ada bagi tahu yang anda yang kena, kalau siapa tak bagi tahu tak boleh join live. Tak juga. So ini peluang terbaik bila anda komen kat situ, anda buat bisnes apa, anda dari mana. So manalah tahu waktu hujan-hujan macam ni, kalau anda buat bisnes makanan, tiba-tiba anda mungkin contoh anda duduk kat Shah Alam lah, senang macam saya. Tiba-tiba tulis kat situ, saya meniaga kerepek pisang dekat Shah Alam. Dah. Kalau lah macam saya bagi relate dengan saya suka makan kerepek pisang, saya suka makan keropok, saya suka makan snack lah. Tiba-tiba anda tulis macam tu, macam wah, menarik ni. Kejap lagi habis lah, saya pun PM atau DM anda. Itu contoh dia. So maksudnya macam contoh Puan Liana Amir. Beliau buat kelas online. Walaupun dia kata dia kelas online dekat Gombak, tapi tak semestinya kita, kalau contoh kita kat Kota Kinabalu ke, kita dekat Perlis ke, kita kat Johor ke, kita mungkin boleh ambil servis daripada Puan Liana Amir. Sebab kalau kita nak improve kita punya bacaan Al-Quran, especially waktu-waktu COVID krisis ni, duduk rumah je, baik kita belajar sesuatu yang bermanfaat. Tengok Puan Liana Amir, saya tengah payung awak, saya tengah payung anda untuk dapat customer. So boleh saya bagi peluang lagi kepada anda untuk tulis lagi anda punya bisnes dan anda buat bisnes tu di mana. Nak tahu ada tips dalam memulakan perniagaan? Okey, boleh. Nanti saya share sikit-sikit. Servis mengecat dan ubah suai seluruh Malaysia. Cover utama Selangor dan KL. Yes, tu dia. Shida Biz Proposal. Mengecat, menarik tu. Kalau kata nak raya, walaupun raya tak tahu boleh bersalaman, berkunjung-kunjungan ke tidak, tapi mungkin kita nak cat rumah. Tu bagus tu, dia dah bagi tahu dah. Siapa lagi? Yes, Puan Mastura Atan, dia buat workshop kereta, tapi kerepek pria sempena PKP. Yes, terima kasih Puan Mastura Atan, dia nak dapat duit. Pengusaha cili boh. Wow, tengok tu. Pengusaha cili boh ada dekat Facebook ni. Dalam keadaan tengah COVID ni, nak memasak kan, macam-macam resepi keluar. Kalau cili boh, ayam masak merah, semua masak merah lah keluar kan, cili boh, betul? Saya tahu-tahu macam tu je lah. Kalau nak buat sambal, kena ada cili boh. Bagus. Bakery, area Gerik. Orang Gerik, Perak. Sebelah Gerik ada apa? Tuan Naziruddin. Cuba Tuan Naziruddin tulis. Area Gerik ada apa?
Kalau siapa nak makan roti boleh cari Tuan Naziruddin. Roti susah nak dapat. Saya kat Shah Alam susah gila nak dapat roti. Kalau orang kata dekat, kalau pergi pasar raya besar tu, roti tu berebut. Roti gardenia yang terhad tu orang berebut nak ambil. Tengok tulis. That's why, subhanallah, dah lah live ni free. Bagi peluang untuk marketing pula free. So siapa yang rasa jari jemari tu penat nak type awak buat bisnes apa, cakap orang sebelah kesian. Tulis lagi. Newbie tu cik. Ada pula senior kat sini bagi tahu Poppy apa ni? Poppy anggur. Poppy anggur. Susah betul lah nama dekat Instagram ni, dia agak serius sikit. MLN produk kesian, kopi CEO, kopi terbaik dalam dunia. Okey, bagus. Dia yakin produk dia yang terbaik. Siapa lagi? Asam pedas Melaka, COD area Jasin dan Bemban. Wow. Wife saya orang Melimau. Mesti tahulah tempat ni, saya tahu. Bemban, Jasin ni memang dekat lah. Boleh kot kalau orang Melimau nak. Okey, servis sewa sauna dan beli sewa baru. Wow, ada kat sini sauna. Ada orang buat sauna dekat rumah. Delivery air sweet corn. Area Bandar Rincing Semenyih. Ada orang Jakarta tengok. Salam kenal dari Jakarta. Saya nak launch hand cream brand. Doakan saya. Amin. Siap dia tulis suruh doakan. Tengok. Itu lagi power. Bagi tahu dari mana, produk apa, siap suruh doa. Tengah hujan kat Shah Alam. So saya doakan semoga anda di Jakarta. Siapa nama tadi? Yes, Cik Mac. Bukan tadi. Putri. Cik Putri dari Jakarta. Wow, good job. Kerana tonton dari Jakarta. Tengok, international live ni. Tak ada charge pun. Gratis, percuma. Okey, terima kasih. Okey, garam aura rezeki. Wow, macam-macam lah. Ang's popcorn. Ada post-it satu Melaya. Yalah, ni tim-tim Tuan Syazarul lah ni. Okey, so ini bukan kelas marketing. Saya just bagi bonus kepada anda waktu-waktu tengah hujan, tengah lapar ni, untuk anda war-warkan anda punya bisnes. So it's a very good opportunity lah. Dalam masa yang sama juga saya boleh kenal anda yang selalu tonton live ni. So ini di Instagram Ritual Official dan juga di Facebook Ritual. Okey, so boleh kita mulakan? Baru nak mulakan sebenarnya, tak ada isu kan? Boleh ambil masa sikit. Alah, you all bukan boleh pergi mana pun, stay at home. PKP pun, sebelum pukul 8 kena duduk rumah. Okey, kalau tidak kena rotan nanti. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya cerita pasal duit. So semua orang memang sangat arif dan tahu kalau anda buat bisnes, duit tu adalah satu kunci utama dalam pengurusan bisnes. Kalau tak ada duit kita pitam. Kalau tak ada duit kita, yelah, kita buat bisnes, kalau kita tak ada duit kita resah. Jadi tak payah cerita pasal buat bisnes lah. Kalau kita tak buat bisnes pun, kalau kita tak ada duit pun kita resah, betul. So ni cara hari ni saya bagi 4 tips macam mana nak selamatkan duit anda dalam waktu krisis ni. So ready? So saya ada 4 poin pada hari ni. So ready untuk 1, tulis itu. Ready 1. Tulis ready 1. Tekan 1 tu banyak-banyak pun tak apa. Saya nak anda tulis so that anda boleh semangat untuk go through the session. Boleh? Tu dia. Ada ni kat sini lah. Tuan Arif Abdul Halim. Sambil-sambil tu saya tunggu anda punya ready 1 ni. Dia ada restoran dekat Keluang. Restoran Lizo di Keluang. Dibuka setiap hari waktu PKP. 12 sampai 7.30 malam. Wow, okay. Good job Tuan Arif Abdul Halim. Dekat Keluang Keluang Johor lah ni. Okay, bagus. Okay, terima kasih dekat Instagram dah tulis ready 1. Terima kasih Maizatul Atira, Cik Maizatul Atira di Facebook dah tulis 1 panjang. Noraisha Ismail, dapat apa tu? Dapat lah dapat ada siap api lagi. Okay, good job. Okay, nombor 1, cara nak selamatkan duit anda. Nombor 1 paling penting adalah belanja kurang daripada pendapatan setiap bulan. Bunyi dia macam klise, tapi itulah perkataan yang sebenarnya waktu COVID ni paling anda kena ingat balik masa sekolah darjah 1, belajar dekat darjah 1. Dulu saya ingat saya darjah 1 tahun 90-an, awal 90-an, cikgu selalu ajar, cikgu cakap suruh simpan duit. So kalau dapat belanja sekolah, kurang belanja daripada apa belanja sekolah yang anda dapat. Kalau dulu saya belanja sekolah dapat RM1. So kalau kita nak simpan duit 20 sen, kita belanja berapa sen? 80 sen. Tapi ini benda dah belajar masa darjah 1 dulu, tapi along the way kita lupa. Sebab apa kita lupa? Sebab kebanyakan kita ada banyak fasiliti untuk kita belanja lebih daripada pendapatan. Dan fasiliti itu adalah sekeping kad yang bernama credit card.
So kita pun swipe, kita pun spend. Kita cakap kita kena spend banyak sebab tuan asuh saya nak dapat point. Sebab saya nak dapat point nak claim barang elektrik. Kalau yang advance sikit nak claim tiket atau nak claim apa yang patut claim. Tapi waktu anda tengah dalam situasi kita tengah PKP ni, please anda kena tetapkan dalam anda punya minda belanja kurang daripada pendapatan. Rancang baik-baik anda punya pembelanjaan. Memang ada orang cakap, tuan asuh cakap senang lah. Sekarang ni belanja tu sama je, pendapatannya jadi jatuh. So macam mana saya nak kurang lagi? Of course kita ada tips-tips lain, tapi dia punya mantra utama, rule of thumb. Rule of thumb nombor 1 adalah in the first place, dari awal lagi anda punya mentality adalah belanja mesti kurang dari pendapatan. Sebab kita tak nak anda terlebih belanja. Dan seperti mana kita sendiri tahulah, kita pun tahu sekarang ni kita dapat offer tentang moratorium daripada pihak bank. Setuju? Semua orang setuju. Siapa yang tak dapat offer ni? Saya tak dapat lah tuan asuh, saya baru lepas grad, saya tak ada loan. So saya pun tak tahu apa benda moratorium ni. Alhamdulillah. Tapi anda kena faham, anda baru lepas grad. So kalau anda belajar lepas grad, anda ada apa tu? PTPTN. PTPTN pun ada moratorium juga, penangguhan bayaran. Perkataan moratorium ni nak sebut pun kadang lidah tergeliat. So perkataan lagi senang adalah tangguh bayaran. Tangguh bayaran, bukan tak payah bayar langsung. So kena jelas dan nyata tentang tu. Yes, terima kasih Tuan Syarul Amin, antara penonton setia saya dekat Instagram. Terima kasih. So nombor 1, belanja kurang daripada pendapatan. So ini memang rule of thumb nombor 1. Kalau boleh anda cuba waktu ni lah, yang kalau selama ni anda rasa tak pernah terfikir nak tengok balik anda punya expenses, tengok balik anda punya cara perbelanjaan, inilah waktu dia. Okay, boleh nombor 1. Senang kan? Senang. Cuma saya nak ingatkan lagi, itu semua orang dah tahu kot, dah tahu dengan jelas. Nombor 2. Okay, nombor 2. Ready 2, tulis tu ready 2. Sambil-sambil tu saya tengok ada lagi yang post, dia buat bisnes apa, Cik Atika Nepar, servis mencuci dan membersih kenderaan di kota tinggi. Ini saya suka contoh macam ni. Dia cakap dia bisnes apa dan di lokasi dekat mana. Mungkin sekarang ada, saya tak pasti, adakah Cik Atika Nepal masihkah boleh dalam PKP ni Cik Atika Nepal buat servis ni. Tengok nak tahu tahap kreativiti tu boleh jalan ke tak bisnes ni. Terima kasih. Dr. Aslan, apa khabar Dr. Aslan? Terbaik tuan lah. Terima kasih. Dr. Aslan lagi terbaik. Saya biasa-biasa je BBNU doktor. Doktor dah up dah. Dr. Aslan. Dr. Aslan. Saya suka Dr. Aslan. Dr. Aslan ni titan kita. Saya just nak share kenapa saya respect gila dengan Dr. Aslan ni. Dia punya bisnes ini iklan sikit lah. Antara individu yang saya sangat respect Dr. Aslan ni, senyuman dia sangat menawan. Dan kalau anda boleh teka kenapa senyuman dia menawan. Dia doktor tapi kenapa senyuman dia menawan? Siapa boleh teka sini? Kalau siapa teka betul Dr. Aslan belanja, bukan saya belanja. Agak-agak dia doktor apa dengan senyuman menawan tu? Saya just nak share lah. Saya suka. Saya respect gila Dr. Aslan. Saya sangat suka. Sebab cara dia bercakap, santunan dia. Seriously, bukan nak payung lebih doktor, tapi itulah. Saya jadi... Actually macam ni lah tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa saya buat live juga? Selingan sikit. Sebab saya rindulah dekat ramai orang. Waktu PKP ni ramai student-student yang saya biasa jumpa bercakap depan-depan tak boleh bercakap depan-depan. Ni je lah cara ni. Nak cubit tak boleh, nak salam tak boleh. Dulu kita boleh peluk. Yang boleh peluk syariah compliant saja Jangan macam-macam okey. Doktor psikologi. Mana doktor psikologi? Cik Nurul Ayuni. Okey. Apa ni doktor apa ni? Aku orang fikirlah kejap. Nanti Dr. Aslan kalau dia nak cakap sendiri dia boleh cakap. Yes, terima kasih Tuan Arif. Doktor gigi. Yes. Dr. Aslan ada beberapa cawangan. Saya dah lost count dah. Sebab setiap kali saya jumpa Dr. Aslan, dia cakap makin bertambah cawangan dia. So kalau Dr. Aslan sudi, dia tulislah dekat situ berapa banyak cawangan dia sedang ada sekarang. Ya, terima kasih Dr. Gigi. Maaf kalau salah. Tak payah maaf kat saya. So just selingan lah. Just nak beritahu tuan-tuan dan puan-puan, at the end of the day, kita buat live ni, kita bercakap ni adalah kita sebenarnya basically kita nak support anda semua. That's why saya bagi ilmu pasal duit ni pada saya. Duit sebab itu memang kepakaran saya. Alhamdulillah saya dah di-recruit 10 tahun dan saya di-train dengan baik oleh mentor-mentor saya untuk menguruskan duit bisnes ni.
Dan pada saya nak uruskan duit ni, kalau ada strategi dan langkah yang betul, tak susah pun. That's why bagus waktu krisis ni start belajar balik. Dan untuk ready nombor 2, point nombor 2, bunyi dia senang, tapi sebenarnya lagi senang buat. Waktu sekarang ni lagi senang. Okay, apakah cara nak selamatkan duit kita? Nombor 2, tadi first adalah pastikan perbelanjaan kurang daripada pendapatan. So menambah kepada point tu, nombor 2 adalah ubah gaya hidup. Macam pernah dengar ayat ni. Macam pernah dengar ayat ni kontroversi dulu. Tapi tak payah cerita kontroversi dulu. Sekarang ni memang kena ubah gaya hidup. Dan saya rasa tak lama lagi kita akan lebih mudah untuk ubah gaya hidup ni. Sebab kita tak lama lagi adalah bulan, alhamdulillah, kita akan masuk menjengah ke bulan Ramadan Al-Mubarak. Ramadan lah. Ramadan Al-Karim, sorry. Itu raya, Syawal Al-Mubarak. Ramadan Al-Karim. Ramadan ni kita akan kita akan go through bulan puasa. So obviously, kalau selama ni kita punya cara, kita punya spend untuk food tu mungkin sedikit lebih, bulan puasa ni kita boleh catu lagi. Dan bestnya kali ni, sorry lah saya tak patut cakap benda ni, tapi saya rasa ada hikmahnya juga. Saya rasa okey je sebenarnya. Kalau kita pintar peluang, kita boleh juga ride on the situasi ni. Macam ni, of course kita pun tahu kita tidak akan ada, tidak ada bazar Ramadan. Kita dibenarkan e-bazar tak silap saya. Regardless, of course kita akan dapat jimat perbelanjaan. Bagi anda yang memang menunggu-nunggu, anda adalah bisnes kedai makan atau bisnes bazar ni, jangan murung sangat. That's why anda kena dekat dengan kami di Richworks. Anda kena pintar peluang. Macam baru-baru ni, siapa yang baru hari ni habis kelas MMM, betul? Kelas MMM, Millionaire Marketing Mastery. Mungkin anda dah ada banyak tips yang anda boleh gunakan. Perkataan yang selalu kami sebut adalah pintar peluang. Peluang tu tetap ada, jangan risau. So anda just kena grab aja peluang-peluang ni. So bila saya cerita pasal ubah gaya hidup tu, berbalik kepada point saya tadi, of course kalau selama ni anda tak pernah berkira pasal berbelanja, anda kena start lah berkira. Perkataan berkira ni mungkin kalau anda yang tak biasa bercakap pasal berkira ni, anda rasa macam perkataan tu negatif. Tapi bagi seorang accountant yang dah memang dari tingkatan 2 lagi, saya dah decide saya memang nak jadi accountant. Memang kena berkira tuan-tuan dan puan dengan banyak aspek dalam kehidupan. So inilah waktu dan saat ketikanya. Kalau selama ni anda rasa anda boleh spend secara bebas, waktu ni anda kena fikirkan balik. Of course kita pun tahu waktu tahun ni kemungkinan besar kita akan tidak boleh pergi melancong. Mungkin kalau boleh pun kita akan try limit, mungkin dalam Malaysia ke, saya tak pasti. Itu anda dah jimat kat situ. Anda boleh jimat dalam dari segi yelah, bila kita tak boleh keluar selalu ni, kita pun tak ada keperluan untuk beli pakaian baru. Mungkin tahun ni untuk hari raya pun boleh recycle balik baju sebelum ni. So it's not about, of course kita digalakkan lah untuk berpakaian yang selesa apa semua, tapi ini waktu yang mungkin anda boleh try untuk tengok adakah perlu untuk spend. Kalau anda tak perlu spend, boleh faham ke tak ni? Baru je habis 5 minit lepas. Yelah, itu MMM baru habis. Terima kasih. Baru habis. Terima kasih. Okay. Ada pula sini. Yes. Banyak, masih lagi ramai yang share. Dia buat bisnes apa. Good job. Cik Halawiyah Jaliani, ejen Wawa Kosmetik. Okay, tak apa. So maksudnya you ejen produk orang lain. Okay, tak apa. Okay. Boleh saya teruskan lagi? Itu nombor 2. Point nombor 3. Point nombor 3 ni win. Siapa suka win? Siapa nak menang? Tulis itu, saya nak menang. Tulis itu, ready 3 dan saya nak menang. Orang yang sabar, dia akan selalu menang. Tapi orang yang menang, dia akan dah rasa menang lagi, dia akan menang banyak kali. So, siapa nak menang? Tulis itu, saya nak menang. Tulis, siapa nak menang? Dekat Instagram, laju, terima kasih. Cik Syafi'i, saya nak menang. Melancong dalam Malaysia, mantapkan ekonomi Malaysia. Terima kasih Cik Atira Arif. Betul lah tu. Saya nak menang. G dia panjang dekat situ. Terima kasih Cik Atika Suhaimi. Okey, ready 3. Saya nak menang. Tulis sekali. Okey. Yang paling nak menang tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Point nombor 1 tadi ingat tak saya cakap? Kurangkan perbelanjaan. Okey, bayangkan tangan kiri saya ni adalah perbelanjaan, tangan kanan ni adalah pendapatan. Tapi dalam keadaan PKP, kebarangkalian untuk pendapatan ni turun sangat tinggi. Turun sangat tinggi.
Tapi perbelanjaan ni dia akan statik. Betul, kebanyakannya ada banyak perbelanjaan dia akan statik. Tapi anda kena ingat satu benda, bila dah tak ada dah dapat moratorium, dia turun sikit-sikit. Turun lagi, loan tak ada. Tapi sebab pendapatan ni dia turun lagi. Okay. So that's why apa saja anda buat, anda kena pastikan anda punya pendapatan dia akan boleh sentiasa tinggi daripada perbelanjaan. So apa cara yang terbaik? Kena fikirkan cara bagaimana untuk tambah pendapatan. Tadi kita ada seorang, saya suka nak share kisah beliau ni. Puan Mastura. Puan Mastura ni. Dia selalu tonton saya punya live, penonton setia lah. Dia dengan suami dia mengusahakan bengkel. Bengkel kenderaan. Tapi tadi, baru pagi tadi, dia tengok live saya juga dekat platform lain. Saya ada live pagi. Saya ada banyak platform saya live. Tapi ni khas untuk anda dekat page Licuk ni. Beliau bisnes bengkel. Of course, sekarang ada kekangan lah untuk menjalankan perniagaan tersebut sebab dia support husband dia. Tapi dia cakap tadi, bagi menambahkan pendapatan, dia kata dalam 2 hari dia boleh jana RM500. 2 hari je. Puan Mastura ada lagi tak Puan Mastura? Terima kasih Puan Mastura. Dia kata, ada lagi tak? Harap Puan Mastura ada lagi. Dia kata dalam 2 hari dia boleh jana RM500. Pada saya agak bagus tu, 2 hari RM500. Kalau 2 hari RM500, in a sense dalam sebulan, sehari dan 200.5, lebih kurang bolehlah 5,000 lah. Kalau hari-hari boleh jana dalam 200. Dalam sebulan lebih kurang macam tu lah. Dia meniaga apa tau? Kerepek peria. Dan saya rasa itu sangat win. Sebab dalam keadaan orang tengah duduk dekat rumah sambil dia mengunyah Netflix punya channel dah habis tapau, TV Astro dah daripada channel 101 sampai 999 dah tengok semua. Dan lagi pula kalau basically akan makan, kunyah lah orang kata. So tak salah pun untuk anda buat something yang yang memang akan menjana anda punya pendapatan. So buatlah. So fikirkan cara bagaimana untuk tambahkan pendapatan dalam pelbagai segi. Dan ada juga, saya percaya, ada juga dalam waktu sekarang ni, anda ada yang jenis yang dia jual barang. Dia jual barang peribadi dia yang dia rasa dah tak perlu pakai. Itu pun boleh tambah pendapatan. Tapi saya suka kalau anda sedang buat bisnes, try untuk fikirkan bisnes yang anda sedang buat ni, bagaimana untuk tambah pendapatan. So ada banyak strategi lah anda boleh buat. Anda mungkin, ada ramai yang mungkin dalam waktu sekarang ni, dia tak boleh nak how to say run the service. Tapi anda boleh dapatkan deposit dulu, pre-order ke. As long as duit masuk. Kunci kepada segala benda pasal pengurusan kewangan, at the end of the day, saya suka guna perkataan ni lah tuan-tuan dan puan-puan. Perkataan saya mengajar pasal duit. Dan perkataan duit ni adalah aliran tunai. Tapi bahasa Inggeris dia cash flow. Perkataan dia adalah cash flow. Perkataan cash flow ni, perkataan paling penting. Dia dua gabungan perkataan cash dengan flow. Antara dua perkataan ni yang paling penting adalah cash. So saya sentiasa percaya, kalau sepandai mana pun saya menguruskan duit, ataupun saya accountant yang paling geliga, calculator pun ada dalam kepala, kalau cash tu tak ada, apa yang nak di-flowkan tu? So that's why cash tu mesti ada cash in flow. So you guys buat apa pun, mesti ada cara yang betul untuk bawa masuk duit. Okay, boleh saya share poin yang keempat, yang mana poin ni lah yang kunci kepada segala poin yang saya nak share hari ni. Okay, nombor 4, boleh? Yes, terima kasih Cik Suhaila Abdul Rahman. Dia kata pre-love. Betul, jual barang yang anda ada, pre-love. Bagus. Adakah anda meniaga pre-love tu, ataupun selalu beri barang pre-love? Pre-love lah. Pre-love. Dia apa? Pronunciation tu kena tepat. Kalau tidak anda kata pre-love. Tak jadi benda lah. Okay, pre-love so bagus. Okay, point nombor 4, tulis itu last 4 ataupun ready 4, tulis. Ataupun tulis je 4 panjang-panjang. Saya suka tengok nombor. Mungkin anda tak biasa. Kenapa Tuan Nasrul ni suka sangat, so saya tekan nombor. Saya suka tekan nombor. Tekan nombor buat saya tak mengantuk. Kalau menaik huruf, dia buat mengantuk sikit. Saya suka anda tekan nombor. So saya suka tengok nombor. Tulislah nombor apa anda nak tulis. Tulislah nombor 1 juta ke, tulislah kat situ. Sebab anda nak menang, betul? Tadi dah menang dah sebab ada duit masuk. Tapi sekarang satu benda yang anda kena buat. Nombor 4. Nombor 4, cepat. Ready 4. Terima kasih. Sabun kurus. Bagus, ada produk sabun kurus Nur Irfan Haras, sabun kurus. Terima kasih Cik Izzah Hilmi, Atika Suhaimi,
89. Siapa lagi? Meka Fella. Sedap nama-nama dekat Instagram semua. Nama semua hipster betul. Yes, sentiasa bawa masuk duit. Yes. Itu poin yang tadi dekat Facebook. Okay, nombor 4. Last. Okay, nombor ada juga tulis 1 juta tu. Si ada titik 2. Terima kasih Tuan Rafiq dan Haki. Terima kasih. Okay, nombor 4. Nombor 4 adalah anda kena rancang anda punya financial. Tapi saya tak nak benda tu habis macam tu je. Kita nak rancang kita punya kewangan. Yes, kita rancang kita punya kewangan, yes. Tapi anda kena rancang dengan satu kaedah, dengan ada buku. Anda kena tulis. Pakai buku bajet bulanan. Ataupun anda kena tulis kat something lah. Tulis kat satu tempat. Faham ke faham ni? Kita tak nak anda rancang perbelanjaan semua dalam kepala je. Tak ada kaedah pun. Bila anda rancang perbelanjaan semua dalam minda, cakap okey, aku sekarang ada lagi 1,000. Tengok bila rancang. Okey, saya bagi satu tips lah tuan-tuan dan puan-puan. Ini kepakaran saya. Okey, tips tips untuk membuktikan anda rancang kewangan tu di awang-awangan. Okey, saya ulang balik rancang kewangan di awang-awangan. Nak bukti yang mengatakan cara anda rancang tu macam tu adalah bila anda fikir pasal duit je kan. Tengah fikir, lepas tu anda tengok kat atas, fikir. Sebab nombor tu semua dekat langit, dekat udara. Sama ada dekat langit ke-7 atau langit ke-berapa, kita pun tak pasti. Tolonglah tuan-tuan dan puan-puan. That's why bila saya minta anda type, tulis dekat ruangan komen tu 4 lah apa. Sebab saya sedang melatih anda. Saya sedang melatih anda untuk tulis. Kalau anda biasa pergi kelas Dr. Azizan ataupun pergi kelas Tuan Haji J pun, kita galakkan anda untuk tulis. Betul tak? Bila kita tulis tu, dia akan masuk dalam minda kita. Kita akan ingat. Berbanding daripada even kita menaip atau kita tulis dekat phone pun, dia tak sekuat kita tulis tau. That's why saya percaya, saya masih, walaupun saya ni nampak macam muda remaja, saya masih sebenarnya minda saya masih macam orang tua lagi. Saya memang suka melihat kertas. Tuan, saya pegang kertas ni untuk saya share point kepada anda hari ni. Saya masih lagi percaya kepada kertas. Sebab bila kita pegang kertas ni, dia macam kita rasa lebih confident. Dan kita boleh tulis benda tu, kita boleh alter. Kita boleh betulkan benda. So, bagi anda yang mungkin tak biasa, anda suka pakai tu, tak kisah. As long as saya nak anda ada satu tempat cara anda rancang. Dia basically macam ni lah. Saya suka, kalau dalam kelas saya selalu ajar segitiga duit. Yang mana saya akan run juga kelas pasal segitiga duit ni. Pengurusan duit saya senang je. In, out, balance. Kalau nak tahu lebih lanjut, bagi mereka yang biasa pergi kelas saya, dia dah tahu dah. In, out, balance. Saya ajar benda tu je. Itu je kunci pengurusan duit. Tengok pakai Richard punya sign ni lagi. In, out, balance. Kalau anda boleh kontrol ketiga-tiga aspek dalam pengurusan kewangan dan anda tulis, InsyaAllah anda kemungkinan walau apa pun, waktu PKP ke, tak PKP ke, tengah kaya raya takut lupa diri ke, kalau anda in out balance ni, anda faham tentang konsep ni, InsyaAllah duit tu nampak duit lah. Perkataan bisnes selalu orang cakap nampak duit, tak nampak duit kan. Saya tak nampak duit. Contoh anda dapat gaji, hujung bulan pun boleh bayar gaji orang, ataupun boleh ada saving. So ini antara dia macam ni lah tuan-tuan dan puan-puan. Pada saya pasal pengurusan duit ni, saya dah alhamdulillah dah masuk tahun ke-3 saya run sesi, especially tentang pengurusan duit bisnes, duit personal, lebih kurang macam tu lah. Saya sentiasa percaya anda tak semestinya perlu jadi seorang accountant atau anda perlu pandai matematik. Apa yang anda perlu pandai adalah anda perlu tahu langkah dan belajar cara yang betul. Dan kesungguhan tu kena tinggi, kena dalam, yang betul-betul nak jaga duit kita ni. Kalau anda just macam malas-malas je lah, sesekali je lah, macam hari ni jaga, tengah PKP ni betul-betul jaga, nanti bila lepas PKP, alhamdulillah pula lepas tu sales banyak, dah lupa diri. Hashtag jangan lupa diri 2020. Anda boleh gunakan hashtag jangan lupa diri ni sampai bila-bila, sebab dia ada 2020. Tahun depan hashtag jangan lupa diri 2021. Sampai bila-bila. Jangan lupa diri tuan-tuan dan puan-puan. Waktu sekarang ni yes kita beringat, tapi lepas ni anda kena konsisten. Itu yang saya selalu share dengan siapa-siapa yang hadir ke kelas yang saya kendalikan di Richworks. Saya selalu remind, tolong
Kalau anda dah biasa jaga duit dengan cara yang dah terbukti betul tu, jangan tinggalkan. In out balance, in out balance. Tengok setiap hari. Ada caranya lah, saya selalu share. Kalau bagi mereka yang tahu berapa kali nak kena tengok balance account setiap hari, siapa yang tahu tahulah, siapa yang tak tahu tanya berapa kali. Okay. So, menarik tak perkongsian petang ni? Sangat simple, sangat mudah. Dan saya percaya yang anda, kalau boleh kita nak anda start gunakan apa yang saya share ni. Mungkin ada yang dah start buat, tapi macam mana nak buat? Itu isu dia. Kesukaran yang saya belajar kepada ramai orang, dia orang tahu. Kalau poin-poin 4 ni saya ulang balik. Yes, of course, waktu PKP ni anda kena kurangkan perbelanjaan berbanding pendapatan. Anda kena ubah gaya hidup, tak boleh boros. Kena, cara spend tu kena betul. Anda kena 3, anda kena dapat pendapatan walau apa cara pun. Dan keempat, kena rancang anda punya kewangan. Tapi macam mana nak buat tu? Macam mana nak buat, dan adakah anda ada template ke, anda ada cara ke, anda ada kaedah ke, ada strategi ke, formula ke? Semua perkataan-perkataan ni bermain dekat awang-awangan tadi. Kan? Ingat kalau cara anda urus duit, bila anda buat je, anda bukan tengok dekat kertas ataupun tengok dekat something yang anda dah tulis dekat komputer, Excel ke apa. Kalau anda jenis tengok ke atas langit macam tu, itu ada something lah tu. Siapa ada macam tu? Tulis kat situ. Saya nak tengok dekat ruangan komen. Mungkin anda adalah orang-orang tu. So, saya mohon jasa baik anda, tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita sama-sama support each other. Ini cara kami di Richuk untuk support anda. Kami tahu anda tengah stay at home, duduk rumah, dan dalam masa yang sama juga, Alhamdulillah, ada di antara anda yang dah boleh rancang perbelanjaan ni dengan baik. Tapi saya tak nak dia berhenti dekat baik je. Kita tak kena great ataupun greater ataupun greatest. So, sentiasa jangan ada rasa selesa, especially kalau anda run business. Keselesaan tu akan selalu membunuh anda lah. That's why kita selalu ingatkan, jagalah duit. Waktu susah, tapi waktu senang pun lagi kena jaga duit, sebab kita kena sentiasa beringat. Cuma last, sebelum saya tutup sesi ni, of course, just nak share update. Saya sangat sibuk juga. Esok ada sesi. Esok saya nak ajar macam mana orang kira gaji. Adalah, kita ada virtual classroom. So kita run di sesi ni. Saya tahu ramai yang pernah hadir program. Terima kasih, sebab saya tahu ramai dekat dalam ni pernah hadir program saya. Saya rasa nak tahulah apa kesan bila dah, especially yang pernah hadir kelas cash flow, kelas urus duit tu. Ada kesan tak bila dah berjaya go through the session? Sekarang ni banyak feedback. Saya tahu ada yang cakap terima kasih, ada yang PM saya bagi tahu terima kasih, sebab kalau disebabkan kita ajar, dia beri manfaat. So itu antara benda-benda yang saya suka lah. So siapa yang nak tahu tulis kat situ, nak tahu macam mana. So kita sudi nak bantulah. Tapi kita harap apa yang kita share pada petang ni, especially saya, rasa terpanggil lah, sebab kita ada ilmu, kita ada diberikan kepakaran, so kita share. Tapi kita suka kalau kita boleh share lagi deep. Of course, nak share lagi deep dekat live ni susah, sebab yelah, kekangan lah. Saya pun tak boleh nak bagi template ke apa, bagi macam ni kan, you all kan pening nak kena explain lagi. So adalah sesi-sesi lain yang lebih sesuai untuk kita belajar secara fokus, macam mana nak urus duit, macam mana nak urus costing ke barang, macam mana nak buat cukai. Saya sangat suka cukai. Saya suka gila cukai. Saya tak tahu, mungkin kalau anda tengok saya, kalau cakap pasal cukai, anda tengok saya macam sakit. Tapi memang saya sakit pun. Suka lah. Cukai Malaysia ni menarik. Especially untuk PKS, SME, perusahaan kecil sederhana. Memang sangat complicated, tapi saya suka benda tu. Tu pelik kan. Itulah, kita nak share apa yang kita buat di Richworks waktu-waktu macam ni. Dan kita memang akan selalu live. Saya akan try juga lepas ni untuk live secara kerap di Facebook Richworks dan juga di Instagram Richworks pada waktu yang sama, bukan hari yang sama, waktu yang sama. So saya harap anda boleh setia untuk tonton setiap hari, dan insyaAllah kita akan beri perkongsian yang lebih best lah, update-update terbaru yang anda perlu tahu, especially tentang pengurusan duit, compliance, HR, tax, KWSP, so apa semua tu. Kalau kita ada peluang untuk kita share, kita akan sharekan kepada anda. Okay? Boleh? Okay. Terima kasih kepada anda. Terima kasih kerana anda yang share learning point, tonton dari mula sampai habis. Good job kepada anda. Tepuk ni, tulis itu good job to myself ke. Ikutlah macam mana. Saya doakan anda sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya doakan anda sentiasa selamat,
stay at home, duduk rumah, kita sama-sama support each other. Kita akan go through tempoh PKP ni dengan tenang, jangan stres. Dan insyaAllah kalau kita dapat jumpa satu hari nanti seperti mana sebelum ni, kita harap kita boleh sama-sama cakap dengan orang sebelah. Kita cakap apa? Alhamdulillah, kita sama-sama bersatu hari itu. Itu sebab kita hari ni ada di sini. Itu impian saya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, take care. Terima kasih kerana menonton dari mula sampai habis. Kalau sudi boleh share learning point. Kalau tak pun tolong ajak semua orang join ataupun follow Instagram Richworks Official dan juga Facebook Richworks. Sebab ada banyak perkongsian yang kami share, especially waktu PKP ni. Okey. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Take care. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.